Assalamualaikum Ustazah. Alhamdulillah Ustazah. Semua sihat Ustazah. Kulun tamam. كله تمام كله تمام. مرحبا يا رمضان. Okey, hari ini kalau saya akan bawa hanya 2 kasidah saja, iaitu Marhaban ya Ramadan. Siapa yang ada boleh rujuk tengoklah, dan yang satu lagi nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila Abdin. Mana ni? Mikrofon. Assalamualaikum. Mikrofon ni tak berfungsi. Mana dia tukang dia mana? إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه
فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صدق الله العظيم. Baca kunut nazilah dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa zattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilamik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab ya mujri as-sahab ya hazim al-ahzab ihzimhum 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 wansurna alaihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa zattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab ya mujri as-sahab ya hazim al-ahzab ihzimhum 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 wansurna alaihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalah makna dia. Tak boleh. Tak boleh. Kalah nak dengar. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka
Ya Allah pecahkan pakatan mereka. Ya Allah leburkan pendirian mereka. Ya Allah musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin 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 ya mujibad du'a is-sa'ilin wa ya qabilat ta'ibin wa ya rahimat du'afa wal fuqara wal yatama wal masakin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas samiul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi diridhai Allah, yang sangat-sangat saya kasihi. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Azza wa Jalla. Pagi yang penuh barakah, pagi yang penuh dengan kemuliaan, mengakhiri bulan-bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah balighna Ramadan, sampaikan kita pada bulan Ramadan, dapat bertemu dengannya, menimba sebanyak mungkin seperti mana yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 70 kali ganda pahala digandakan. Satu kita buat kebajikan dikali gandakan dengan 70 kali ganda. Dan kalau kata berbetulan dengan Lailatul Qadar digandakan dengan 1000 bulan bersamaan 83 tahun. Menyadari kita di dalam fasa menghadapi Ramadan, maka suka saya umumkan di sini, saya ada buat kutipan infak Ramadan untuk fakir-fakir miskin, sama ada yang berada dalam negeri ataupun di luar negeri, yang biasanya setiap tahun pernah dapat daripada kita. Jadi tahun ni pun mereka mengharap, bertanya dah awal masih adakah peruntukan untuk kami pada tahun ni. Jadi hari ni minta maaf, awal-awal saya buka satu pintu, iaitu pintu infak untuk sahabat-sahabat yang mana yang nak berinfak pada Ramadan ni. Jadi bubuh Rami lah, Kak Cim Zat, bubuh Rami lah, bubuh lah seorang sekupang dua. InsyaAllah sekadar mana yang ada kita cuba berbelanja, kerana kita nak kejar pahala dan redha Allah Ta'ala. Baik, di tangan puan-puan saya sediakan 2 helai lampiran qasidah. Satu nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan satu lagi nasib tu qasidah tu saya tak bubuh tajuk. Tajuk dia Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Kedua-duanya dikarang oleh Syekh Ustaz Nizam Al-Banjari, pemilik Dewan Selawat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati beliau, kerana setiap bait-bait qasidah ini dipetik daripada hadis-hadis sahih. Biasanya kalau hari-hari biasa kita akan baca hadis, tapi hari ini masih lagi kita membaca hadis, cuma kita terjemahkan melalui
bait-bait qasidah, dan kita akan masuk kepada hadis yang saya akan selang-seli sama ada matan dia ataupun saya akan selang-seli dengan makna dia sahaja. Okey. Meraihkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tahu ada satu susuk tubuh, habis. Okey, siapa yang tak dapat, Kak bubuh dalam PDF. Saya ada bagi PDF. Kak tolong bubuh dalam Ukhuwah Muslimah Ustaz. Nah, dia punya lirik ni. Saya ada buat dalam PDF. Siapa yang boleh buka handphone, boleh tengok. Nah, Kak T dah bagi. Sebab saya tak sempat, no. Kemarin satu hari saya di jalanan. No, maaf saya tak sempat. Baik. Meraihkan baginda Nabi SAW. Maka wajib ke atas kita mengenali siapa baginda. Memadailah sekadar nama baginda ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Memadailah 3. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nasab Nabi SAW sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nasab dia sampai kepada Nabi Ibrahim. Tu ada semua 29 untuk sampai kepada Nabi Allah Ibrahim. Tetapi yang dikongsikan oleh Al-Faqir Muhammad Luqman Hakim, anak anda saya dah. Di sini dia letak 21 saja. 21 saja. Jadi saya yakin insan-insan yang berada di hadapan saya, sama ada yang berada dalam Google Meet dah boleh hafal dah ni. Betul tak, no? Nasab keturunan Nabi SAW ada 21. Kita bawa sama-sama nak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tak cukup tu share-share lah, no? Siapa punya anak ada di luar, panggil dia masuk lah. Dia boleh sama-sama. Saya mulakan dengan huwa. Huwa tu baginda lah. Okey? Di sini tak ada huwa. Nah, saya mulakan dengan huwa. Huwa tu maksud dia baginda lah. Siapa dia? Huwa Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Firin ibni Malik ibni Nadar ibni Kinana ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Huwa Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Firin ibni Malik ibni Nadar ibni Kinana ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Lagi sekali. Kok suara tahu nak? Amai ni kalah saya. Huwa Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibni
Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihrin ibni Malik ibni Nadar ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sampai ke 21. Duduk saja-saja tu, daripada nak nyanyi lagu Hindustan saja tu, ulanglah. Dia kalau kita mengapai lambat dapat, tapi kalau kita ulang, dia akan terpahat, akan terpahat kukuh di hati. Insya-Allah taala tanda kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, mengenali baginda bersama dengan nasab-nasab keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Boleh tengok dalam qasidah Marhaban ya Ramadan. Kita bagi ibrah dulu, kita bagi pencerahan dulu Marhaban ya Ramadan. Kalau siapa nak catatlah. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Marhaban syahrus siyam. Selamat datang wahai bulan puasa. Nas'alullah ar-Rahman. Kami memohon kepada Allah yang bersifat Rahman, rahmatan ala dawam, mendapat rahmat sepanjang zaman. Saya ulang sekali lagi Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Marhaban syahrus siyam, selamat datang bulan Ramadan. Nas'alullah ar-Rahman, kami bermohon kepada Allah yang bersifat Rahman, rahmatan ala dawam, mendapat kerahmatan sepanjang hayat. Itu maksud dia Dan petikan yang pertama, kita tengok rangkap pertama. Ini dipetik daripada hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan kata Sayyidina Abbas, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana baginda bersabda, puasa Ramadan terbahagi kepada 3 darjat. Puasa Ramadan terbahagi kepada 3 darjat, atau kita kata 3 pangkat. Pangkat pertama nama dia puasa am. Pangkat pertama nama dia puasa am. Pangkat kedua nama dia puasa khawas. Khawas ataupun khas. Khawas ataupun khas. Pangkat ketiga nama dia khususul khusus. Jawapilah macam mana pun. Pangkat ketiga nama dia khususul khusus. Saya ulang. Puasa Ramadan ada 3 pangkat. Pangkat pertama nama dia am. Pangkat kedua nama khawas ataupun khas. Pangkat ketiga nama dia khususul khusus. Lalu para sahabat Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan puasa am? Puasa am ini ialah puasa orang awam. Kita orang awam kan? Okey. Puasa orang awam yang semata-mata menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini puasa orang awam. Dia betul-betul jaga tak makan, tak minum dan perkara-perkara yang boleh buat bagi dia batal puasa. Memasukkan sesuatu di dalam rongga yang terbuka, melakukan persetubuhan, berdukhul dan beberapa perkara yang membatalkan puasa. Itu puasa orang awam. Dan puasa ini kata Nabi SAW
biasanya hanya mendapat lapar dan dahaga. Nah, lapar dan dahaga. Pasal dia cuma jaga tak makan dan tak minum je. Mulut dia tak jaga, mata dia tak jaga, telinga dia tak jaga, tingkah laku dia tak jaga. Dia cuma dapat satu saja pangkat. Pangkat awam hanya dapat lapar dan dahaga semata-mata. Pahala? Wallahualam. Okey. Kemudian darjat yang kedua iaitu khawas. Khawas ini khas. Kata Nabi SAW, pangkat khas ini ataupun pangkat khawas ini diamalkan, dibuat oleh orang ataupun dilakukan oleh orang yang berpuasa, menahan makan dan minum dan menahan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, menjaga mata daripada memandang kepada yang haram, menjaga telinga daripada mendengar umpatan fitnah dan perkara-perkara yang melarakan, menjaga perut daripada memasuki apa juga yang haram, dan menjaga segala tingkah laku dia daripada perkara-perkara yang boleh menjatuhkan kepada haram dan syubhat. Dia bukan jaga makan minum saja. Mata dia jaga tak melihat kepada sesuatu yang haram. Apa memandang kepada sesuatu yang haram? Okey, di antara yang benda paling mudah kita pandang aurat. Nah, aurat sesama manusia. Kita tengok aurat perempuan, sama perempuan, dia ada had, iaitu pusat hingga lutut. Jangan tengok orang pakai seluar pendek, perempuan buat untuk aurat dia. Kalau puasa, puasa ini didukungi oleh orang-orang siddiqin, orang-orang salihin, orang-orang muqarrabin. 3 pangkat. Orang siapa? Orang siddiqin, orang salihin, orang muqarrabin. Kalau kita nak duduk dalam 3 golongan ni, boleh dah? Boleh. Tak mustahil. Boleh duduk. Kita mungkin boleh jadi salihin, kita soleh. Kita mungkin boleh jadi orang siddiqin, orang yang benar dalam perbuatan, benar dalam perkataan, benar dalam tingkah laku, benar dalam amalan. Kita mungkin boleh jadi orang muqarrabin. Maksud muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Setiap tindak tanduk, setiap perkataan dia naklah cari Allah suka tak? Aku kata macam Allah redha tak? Begini. Okey, itu orang yang muqarrabin. Orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Dia tak pernah fikir apa orang nak kata, tapi dia sentiasa memikirkan apa pandangan Allah pada aku. Itu muqarrabin. Okey? Boleh masuk? Boleh, insya-Allah. Insya-Allah saya kata. Okey, itu pangkat yang kedua. Pangkat yang ketiga, puasa yang dinamakan khusus. Puasa khusus ini yang dibuat oleh para nabi, para rasul, anbiya wal mursalin, nabi dan juga rasul, dan puasa ini dilakukan oleh wali-wali Allah. Wali-wali Allah. Macam mana puasa mereka? Puasa mereka hanya saja mengharap redha Allah semata-mata dengan hati tawakal penuh pada Allah. Bila masuk kepada tingkatan ni, sebenarnya yang ni lah yang terlebih aula. Kena kata mustahil, tidak ada benda mustahil bagi Allah, mana nak tahu dalam ni ada wali, kan? Tapi kita tahu yang dikatakan Nabi dan Rasul serta wali-wali Allah ni, mereka kalau puasa tak ingat buka puasa nak makan apa. Kita ni baik lagu mana pun lintas jugalah dalam hati perut, tidak? Tang ni nak makan apa? Saat ni sahur nak makan apa? Orang baru tengok anak bulan, tak istihar lagi puasa ke tak puasa esok. Di sini orang batok dah kedai ayam, kedai daging, kan?
Pasal apa? Untuk nak bersahur malam ni, nak berpuasa pada keesokannya. Saya kata tak salah benda tu. Cuma saya kata kita boleh tak duduk kepada darjat khususul khusus. Tang tu pun kita dah jatuh. Tak berdosa meraihkan nak bagi orang puasa makan. Dapat pahala tau nak. Orang perempuan beli banyak dapat pahala bulan Ramadan. Dia menyediakan juadah untuk orang berbuka puasa. Macam mana, sebanyak mana bilangan orang yang makan, hasil daripada tangan dia tu, banyak tu lah dia dapat. Kalau dalam rumah tu ada 10 orang, orang dapat sehari, dia dapat 10 hari. Sebab dia bagi orang yang puasa tu makan. Kita buat pula belanja lagi. Kita buat kerja lagi dalam rumah. Allah Ta'ala gandakan. Tapi bila dia puasa awam, sambil masak, sambil hinyak, sambil belicak. Aku masak kemarin, kau ni nak makan ni, kau ni nak makan ni. Tengok-tengok semua tak makan, buang. Dosa pun dia dapat, pahala pun dia dapat. Dua-dua tu senang. Itu awam. Awam ni kita. Mungkin perempuan nak kot. Saya termasuk dalam awam lah. Saya termasuk dalam awam. Jaga tak makan dan tak minum saja. Ketika mana hati selalu berkata-kata, menterjemahkan melalui mulut dan lidah. Dia nak cakap juga. Tidak hendak diam-diam sudah. Dah masa orang tak mau makan, sudah. Biar pi. Boleh sesabar mana nak biar pi tu. Aku tak mau masak dah. Dia nak beban. Terus dah masak dah. Pasal apa? Masak pun orang tak makan, duk lempak buang saja. Kita awam lah, kita awam. Okey. Bagi khususul khusus, dia pun tak pernah fikir sahur nak makan apa, berbuka nak makan apa. Tak ada apa. Bertawakal begitu tinggi pada Allah, Allah nanti hantar mai. Kita boleh kan nak tawakal bertahap tu? Ketujuh dah kot. Ni apa pun tak main lagi ni. Bila Allah Ta'ala nak hantar, kita tawakal kita dah tak sampai. Kita bukan khususul khusus. Kita bukan khususul khusus. Kita awam. Okey. Hak khas tadi, hak khawas tu macam mana? Darjat dia bawah sikit daripada khususul khusus. Dia tak berapa kisah. Makanan hak yang 3-4 hari lepas boleh perangat sampai jadi lagu serunding pun tak apa. Kita makan je. Itu khusus. Bagus. Kan gulai kalau kita perangat hari kedua dia kering. Hari ketiga dia nak jadi macam nak serut tu dah. Tak apa. Selagi ada kita makan yang tu cukup lah. Jadi ada tamar 5 biji mah kita seorang sebelah. Khawas. Tang tu pun tak sampai dari mana ni. Hari ni ada apa nak buka puasa? Ada kurma di persedekah. Kita makan tu sudahlah. Perang besar kau tahu. Buka tudung nampak kurma saja sepiring. Takkan yang ni ikut. Yang ni semua lekat celah gigi. Padahal dia di antara makanan ruji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanan yang mengenyangkan, makanan yang memberi ubat untuk orang yang berpuasa apabila yang masuk makanan pertama adalah tamar. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita puasa, cacing dalam perut kita tu lapar. Ini perubatan asyifa. Nabi kata, cacing dalam kita rupanya ada banyak cacing dalam perut ni. Dia lapar. Bila dia lapar, waktu kita masukkan makanan yang awal-awal sekali ialah tamar. Tu buat cacing. Mati. Mati. Kata Nabi SAW. Sebab tu, berbukalah dengan tamar. Itu kan budak-budak tak mau makan. Kan budak-budak tak mau nak makan buah tu. Tak sedap. Digantikan dengan makanan sunnah Nabi SAW. Kalau tak ada tamar. Kalau di tamar berlambak-lambak, kalau kata tak ada, carilah sesuatu yang manis sebagai makanan pertama yang masuk di dalam perut. Itu di antara nasihat Nabi SAW.
Kalau tengok baik yang pertama, syurga dibuka luas, disuruh pula berhias bagi mukmin yang ikhlas, puasanya pula khawas. Itulah kemuliaan daripada Ar-Rahman buat umat akhir zaman dikurniakan Ramadan. Umat akhir zaman sahaja yang Allah Ta'ala bagi amalan untuk berpuasa sebulan bulan Ramadan. Umat Nabi-Nabi terdahulu tak dapat hadiah berpuasa bulan Ramadan. Dia puasa hanya hari-hari tertentu, beberapa hari sahaja. Tapi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hadiahkan 30 hari atau 29 hari. Kenapa? Allah nak letakkan dalam tu Lailatul Qadar yang ada gandaan 83 tahun. 1000 bulan. Dia nak bagi dekat kita kerana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umur tak panjang. Dan kemudian disebut syaitan diikat kuat, neraka ditutup rapat. Jika masih maksiat, nafsumu lah yang jahat. Ini semua petikkan daripada hadis dah. Ya Mu'min, Ya Mu'in. Mu'in tu nama Allah. Ya Mu'in maksud dia wahai Tuhan yang Maha Penolong. Bantuilah agar nafsuku. Di situ mu kan? Betul satu kan taik pun. Agar nafsuku rebah daripada marah. Amarah ni apa? Nafsu yang tengok apa semua mau. Nak tahu dia lapak tak lapak, dia pergi pasal Ramadan. Pasal Ramadan pukul 2, 3 ada dah. Dia pukul 3 masuk sekali, saya pukul 5 masuk lagi sekali. 2 kali round, putus jari. Itu nafsu amarah. Tadi pergi dah. Dia pun baru duduk pelekat api, baru duduk bakar arang. Saat lagi dia panggang ayam tu. Saat lagi pergi round ketiga. Okey? Kawan ni pula kata, hampir dekat-dekat orang buka puasa, ayak free. Pergi pula. Itu dipanggil nafsu amarah. Nafsu amarah. Minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada nafsu amarah dan tukarkan kita kepada nafsu mutmainnah. Mutmainnah ni nafsu yang paling-paling tenang, paling-paling bersih, paling-paling baik. Ramadan bulan ibadah. Bersahur mendapat berkah. Jangan tak sahur. Jangan tak sahur. Tasahur kata Nabi SAW. Saharu. Bersahurlah kamu. Inna fit tasahur barakah. Sesungguhnya pada tasahur itu ada barakah. Sebab di dalam tasahur, maksud tasahur ni waktu yang akhir dekat-dekat nak masuk subuh. Contoh kalau kata subuh pukul 6.20, pukul 6 tu tasahur. Jangan lajak lah. Agak-agak lah makan apa pun. Mungkin sekadar minum ataupun sebiji tamar. Sebab di situ ada doa yang paling mustajab pada tasahur tu. Tidak makan daripada pukul 3 tadi bangkit sahur sampai pukul 6 tak habis lagi. Tu dia nak balas dendam sekejap lagi, dia nak berlapar. Tu merepek. Itu nafsu amarah. Dan lagi dia kata, puasa peliharalah. Tadi kita sebut peliharalah. Kita mungkin tak boleh jadi khusus, tapi kita boleh jadi khawas. Berbuka segerakanlah. Jangan duk lambat-lambat. Kalau macam mana pun, berbukalah. Di meja tu, panggil mai berimpun, kita makan sama-sama setahun sekali je. Hari lain berceramuk, kau ni makan pukul ni, kau ni makan pukul ni, kau ni balik kerja pukul ni kan. Tak sama. Tapi bulan puasa semua nak berbuka bersama-sama. Kalau kata zaman Nabi SAW dulu, mereka akan duduk sejam sebelum waktu berbuka. Duduk di depan makanan, baca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Doa paling makbul, doa paling mustajab ketika mana akhir tasahur, awal waktu berbuka. Yang ni tak mau duduk depan hidangan. Dia tak tahan ujian. Aku tak boleh duduk tani 10 minit pun tak boleh. Tu waktu tu doa diangkat tu. Doa Allah Ta'ala sedang mengangkat doa. Allah Ta'ala sedang menghimpun doa kita untuk dimakbulkan. Tak boleh duduk. Pasal apa? Nafsu amarah dia.
tak lagi nak makan tu, nak makan ni semua nafsu semata-mata. Kita lah tu. Jadi dia kata bersegera berbuka, duduk berhadap dengan makanan, memulakan dengan menjamah tabar mengikut sunnah, tarawih berjemaah, tadarus kalamullah. Tarawih berjemaah ini telah pun dibuat pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Zaman Nabi SAW, tarawih tak berjemaah lagi. Mereka duduk tengok Nabi duduk buat sorang-sorang di dalam masjid. Kata Abdullah bin Abbas, kami hairan melihat baginda SAW pada malam 1 Ramadan, lepas solat, lepas solat. Tak tahu dia sembahyang apa. Dan kemudian bila ditanya kepada Nabi SAW, Nabi kata, Nabi bersembahyang sunat bulan Ramadan. Nabi tak sebut tarawih. Nabi bersembahyang sunat bulan Ramadan. Keesokan harinya dia pergi ikut man. Ditanya sunat apa? Maka kata baginda SAW, sembahyang sunat ini boleh kamu sembahyang sambil rehat. Makna dia sembahyang 2 rakaat, berhenti boleh rehat. Kalau kata nak minum boleh minum, nak tidur boleh tidur, nak makan boleh makan. Okey. Lepas tu boleh sambung sebanyak mana yang apa boleh buat. Masuk malam ketiga lagi ramai. Bila Nabi tengok ramai duk tunggu, lepas sembahyang Isya dia tak pergi ke mana duk tunggu, Nabi balik ke rumah. Bila Nabi balik ke rumah, para sahabat kata Nabi tak sembahyang pun. Pasal apa Nabi tak sembahyang? Hari ketiga Nabi tak sembahyang. Jangan lagi semua di sini hari ketiga tak sembahyang. Pasal Nabi tak sembahyang. Nabi tak sembahyang dengan sebab Nabi tak mau perbuatan itu jadi wajib. Maka Nabi tarik diri, Nabi sembahyang dalam rumah dia secara bersendirian. Selang 2-3 malam dia sembahyang. Tapi tak niat makmum berjemaah. Begitu juga berlarutan amalan ini sampai dalam pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Lepas Isya, mereka akan sembahyang. Tapi bukan secara berjemaah. Secara fardi, sendiri-sendiri. Tapi macam itulah. Masing-masing kata, Nabi dulu buat berapa rakaat. Nabi Dukani kata, tak lama. Dia buat 8 saja. Hai dok, dia bangkit. Tak berhenti. Kau ni pula kata, dia buat 36. Ada yang rajin tukang kira. Kau ni kata dia buat 40. Ada kata dia buat 20. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia menjadi khalifah 2 tahun je dah. Kemudian bila dia wafat, naik Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab lah yang meletak garis panduan solat tarawih ditunaikan secara berjemaah sebanyak 20 rakaat. Yang lain kita tak buat. 20 rakaat diikuti dengan 3 witir. Siapa yang sembahyang tarawih 20 rakaat, lepas tu dia stop. Witir saat ni lah. Bangkit saat ni baru nak sembahyang. Rugi. Hendaklah ia sambung terus dengan witir tu. Amat merugikan, ibarat dia beli barang, pergi supermarket beli barang banyak, tak bawa beg plastik. Kalau ni orang tak sediakan dah beg, bolehlah bawa tapi berterabuk. Beli barang banyak tapi berterabuk. Bungkuskanlah dia dengan witir. Saat ni bangkit, sahur, sembahyang tahajud, tak payah akhir dengan witir dah. Sebab kita dah buat witir pada waktu malam tu. Okey? Okey, kita teruskan. Dia kata tadarus kalamullah. Tadarus ni, maksud tadarus ni membaca Al-Quran secara berkumpulan. Pasal apa? Baru kita salah, ada orang tegur. Itu tadarus. Kalau mengaji seorang-seorang, itu tilawah nama dia. Kalau tadarus, ada orang tunggu walaupun 2 orang. Sebab Nabi SAW bertadarus dengan Jibril alaihissalam.
Berani nak tadarus dengan Jibril. Kita dengan Tok Guru, kalau rasa kau tu dah pandai pun kita rasa dah nak ketak lutut-lutut dah nak pergi ngaji dengan dia kan. Rasulullah dia tadarus dengan Jibril. Jadi berdua. Sekurang-kurang tadarus ada 2 orang. Seramai-ramai, jangan ramai sangat. Lambat pusingan nak sampai kat kita, mau lena selagu. Jadi pecah-pecah kumpulan tu. Kalau kata dalam bulan biasa, kita baca secara bersendirian, tapi bulan puasa cari kawan. Tak usah kata hang hebat lagu mana lah. Kalau mengaji manjang salah. Okey. Kemudian seterusnya 10 malam penamat. Kejarlah walaupun penat. Moga engkau mendapat Lailatul Qadar yang hebat. Lengkapkan dengan zakat. Jadilah hamba yang taat. Hidupmu akan berkat di dunia dan akhirat. 10 malam penamat, iaitu bermula daripada malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30. Ini dipanggil 10 malam penamat atau 10 yang akhir. Maka kejar walaupun penat. Tak larat macam mana pun. Okey, zaman Rasulullah dulu, kaum wanita mereka memang cukup penat kalau bulan Ramadan. Sebab mereka nanti kena angkut air jauh kerana sumber air semakin kering. Ramadan adalah bulan paling panas. Sumber air yang berada di wadi akan kering. Dia pun terpaksa berpindah ke tempat lain ambil air. Nak dapat air tu. Susah. Jalan jauh. Nak bawa kayu. Kita lah ni tulah kepala paip. Tekan saja. Keluar mai hama hak sejuk, hama hak suam, hama hak hangat terus. Hama hak biasa. Tak payah duk junjung kayu api. Petik-ketik keluar. Nasi pun tekan saja. Tu pun dia tak masuk, dia beli buku. Kau rasa aku kau itu. Zaman Rasul, dia pun memang penat sangat kan dah puasa. Kalau kata ada anak ni diadu oleh Sayyidatina Fatimah karamallah. Di mana kata Sayyidatina Fatimah, wahai ayah, aku penat sangat, dia kata. Aku penat sangat. Dia pergi dekat ayah dia satu pagi. Waktu ni Sayyidina Ali keluar bekerja. Aku penat sangat, dia kata. Aku terpaksa berulang alik jauh mengangkat air. Di samping tu dia kata, di belakangku adanya Hasan. Di depanku adanya Husin. Bawa air, bawa kayu. Allahu Akbar. Bagaimana untuk kerebut pahala ni? Rasulullah pujuk dia. Rasulullah bagi kat dia ubat kuat. Kalau kita kata ubat orat lah. Ketika mana kamu penat, wahai Fatimah, jangan tinggal sesekali untuk bangun bertahajud 10 yang akhir Ramadan ni. Aku bagi ubat. Apa dia? Zikir 33 kali. Itu subhanallah. Ni sebelum tidur lah. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ubat orat. Ubat orat untuk wanita. Siapa-siapa yang rasa dia wanita dalam ni sila amalkan. Kalau tak amal kita mungkin pondan. Okey? Tapi bermakna bukan khas untuk perempuan, lelaki pun boleh. Okey? Penat penat sangat. Kita ni tak penat, no? Kita tak penat. Kita buat apa, kita tak buat apa, ya Allah. Malu. Malu pada ummul mukminin. Okey. Seterusnya, malam pertama Ramadan beroleh nazarah Tuhan. Malaikatur Rahman memohon keampunan. Pintu bernama Ar-Rayyan sudah pun dijanjikan. Malam yang penghabisan dikurniakan kemaafan. Ini hadis diriwayatkan daripada Imam Bukhari rahimahullahu taala dengan katanya, aku mendengar bahawa Nabi SAW bersabda, surga mempunyai satu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Sebanyak-banyak surga ada satu pintu bernama Ar-Rayyan. Yang mana
pintu surga itu akan memanggil, menyeru orang-orang yang berpuasa untuk masuk ke dalam surga melalui pintu dia. Selesai orang yang berpuasa masuk, habis melalui pintu dia, dia tutup, tak buka dah. Tutup serapat-rapatnya, dia tak buka dah. Itu dia kata pintu yang bernama Ar-Rayyan. Masuk Ar-Rayyan ni orang yang dahaga. Dibuka untuk orang yang berpuasa. Janji Allah Ta'ala 2 saat gembira bagi yang berpuasa. Pertama, ketika berbuka. Kedua, ketika di surga. Bertemu penciptanya, ya Karim jadikanku merasai janjimu. Ini janji Allah. Imam An-Nawawi menukilkan bahawasanya Nabi SAW telah pun bersabda, lis-shaimi farhatan, farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yulqa rabbah. Kata Nabi SAW, untuk orang berpuasa farhatan, ada 2 kegembiraan. Farhatun, kegembiraan yang pertama, hina yuftiru, ketika mana dia nak berbuka. Dia nak makan tu, dia seronok. Betul. Kita kalau puasa, saat paling seronok sekali nak buka. Pasal apa? Berbuka rasa Alhamdulillah. Aku boleh mengerjakan ibadah puasa. Dengan jayanya hari ini, aku dapat menahan diri aku daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Alhamdulillah ya Allah, minta bagi sihat, nak puasa sampai habis. Kita akan minta macam tu. Itu farhatun, gembiraan pertama. Dan kegembiraan yang kedua, kata Nabi SAW, hina yulqa rabbah, ketika mana dia bertemu dengan Tuhannya. Imam Nawawi telah pun mentafsirkan maksud daripada kata Nabi SAW ni, ketika bertemu dengan Tuhannya ni waktu bila kita mati. Ketika mana kita mati, keadaan orang mati ini air diteguk 7 lautan pun tak hilang dahaga. Tapi orang yang rajin berpuasa, Allah Ta'ala akan hilangkan dahaga dia. Dia seronok bertemu dengan Allah. Dan dia di antara hamba Allah yang akan dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara umat-umat Nabi Muhammad yang awal dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini orang yang rajin berpuasa. Okey, yang belakang tu, Tuhan tidak berhajat puasa si pengumpat. Yang ni kita kena jaga. Bila kata yang ni kita kena jaga-jaga. Sebab kita ni selalu terjun dalam bidang ni. Ni bidang profesional kita ni. Tuhan tidak berhajat. Maksud dia tak teringin pun. Kita berpuasa sebenarnya untuk diri kita, bukan untuk Tuhan. Bukan untuk Allah. Allah ni hang puasa ke, hang tak puasa ke, hang punya pasal. Aku bagi syariat. Aku bagi hukum. Hang puasa. Hang tak orang puasa, dia rugi tak? Dia tak rugi. Jadi kalau kata sambil puasa, sambil duk mengumpat kat orang, tak boleh pakai. Dia kata Tuhan tidak berhajat puasa si pengumpat. Cuma letih dan penat. Pahala pun tak dapat. Ini hadis yang kita baca itu. Ingat tak? Lalu mendapat laknat daripada malaikat. Cepat-cepat bertaubat sebelum Ramadan tamat. Cepat-cepat istighfar. Inni sha'imun. Istighfar. Inni sha'imun ya Allah. Astagfirullah. 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 Inni sha'imun. Kadang-kadang terlajar. Macamlah pepatah. Telajak perahu boleh diundur, telajak mengumpat. Apa nak kata? Neraka tempatnya. Astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Ini shaim. Aku puasa ni. Dalam tengah-tengah syok, satu kumpulan. Kita ni kali dia mengata kat orang ni. Dalam puasa, astagfirullahalazim. Ini shaim. Puasa kot. Okey. Pintaku ya Allah, makbulkanlah ibadah dari diri yang lemah dan juga sekalian ummah. Kurniakanlah hadiah dengan hati yang uzlah. Hati yang uzlah ni hati yang kosong, yang ada hanya Allah semata-mata, dari selain Allah dan juga Rasulullah. Dosaku yang berbuku padamu wahai afu, umpama bayi yang baru dilahirkan oleh ibu. Hanya Allah bagiku, tiadalah sekutu. Dengan berkat NabiMu, perkenankan doaku. Ini doa. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah ramai, fa'fu anna. Doa yang paling ampuh sepanjang Ramadan, yang selalu Nabi bawa, Nabi tinggalkan kepada para sahabat. Nabi kata jangan tinggal doa ni
sepanjang-panjang Ramadan. Jangan lupa minta syurga, jangan lupa minta perlindungan daripada neraka. Maka terhasillah rangkaian doa yang cukup indah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun. Karim kita tambah tahu nah. Kalau ikut Nabi dia tak sebut karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku, panggil nama Tuhan. Yang ni Allahu Azza wa Jalla. Innaka afu, sesungguhnya engkau ni afu. Afu ni maha memaafkan, maha berbelas kasihan. Tuhibbul afwa, suka memaafkan. Fa'fu anni, maka oleh itu ampunkanlah dosa-dosaku. Anni dosa kita seorang. Kalau ana dosa kita ramai. Kalau saya suka sebut ana walaupun seorang-seorang sebab mewakili ahli keluarga, mewakili ahli keluarga yang ada dalam rumah kita. Boleh kita bawa suara saya tak sedap. Bolehlah tapi puan-puan kena bantu. Kita tengok rakaat pertama. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahras siyam, nas'alullah ar-Rahman rahmatan 'ala dawam. Ulang lagi Marhaban ya Ramadan, marhaban syahras siyam, nas'alullah ar-Rahman rahmatan 'ala dawam. Dia bahasa Arab, kena ulang sekali lagi. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahras siyam, nas'alullah ar-Rahman rahmatan 'ala dawam. Surga dibuka luas, disuruh pula berhias, bagi mukmin yang ikhlas, puasanya pula khawas. Itulah kemuliaan daripada Ar-Rahman, buat umat akhir zaman dikurniakan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahras siyam, nas'alullah ar-Rahman rahmatan 'ala dawam. Syaitan diikat kuat, neraka ditutup rapat. Jika masih maksiat, nafsu mula yang jahat. Ya Mu'in bantu ilah, agar nafsuku rebah daripada amarah kepada mutmainnah. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahras siyam, nas'alullah ar-Rahman rahmatan 'ala dawam. Ramadan bulan ibadah, bersahur mendapat berkah. Puasa peliharalah, berbuka segerakanlah. Memula dengan menjamah, tamar mengikut sunnah. Tarawih berjemaah, tadarus kalamullah. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahras siyam, nas'alullah ar-Rahman rahmatan 'ala dawam. 10 malam penamat,
kejarlah wahai pun penat, moga engkau mendapat Lailatul Qadar yang hebat. Lengkapkan dengan zakat, jadilah hamba yang taat. Hidupmu akan berkat di dunia dan akhirat. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahras siyam. Nas'alullah ar-Rahman rahmatan 'alad dawam. Malam pertama Ramadan beroleh nazrah Tuhan, malaikatur Rahman memohon keampunan. Pintu bernama Ar-Rayyan sudah pun dijanjikan, malam yang penghabisan dikurnia kemaafan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahras siyam. Nas'alullah ar-Rahman rahmatan 'alad dawam. Janji Allah Ta'ala dua saat gembira bagi yang berpuasa. Pertama ketika berbuka, kedua ketika di surga bertemu penciptanya. Ya Karim, jadikanku merasai janjimu. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahras siyam. Nas'alullah ar-Rahman rahmatan 'alad dawam. Tuhan tidak berhajat puasa si pengumpat, cuma letih dan penat, pahala pun tak dapat. Lalu mendapat laknat daripada malaikat. Cepat-cepat bertaubat sebelum Ramadan tamat. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahras siyam. Nas'alullah ar-Rahman rahmatan 'alad dawam. Pintaku oh ya Allah, makbulkanlah ibadah dari diri yang lemah dan juga sekalian ummah. Kurniakan hadiah dengan hati yang uzlah dari selain Allah dan juga Rasulullah. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahras siyam. Nas'alullah ar-Rahman rahmatan 'alad dawam. Dosaku yang berbuku, padamlah wahai afu. Umpama bayi yang baru dilahirkan oleh ibu, hanya Allah bagiku, tiadalah sekutu. Dengan berkat nabimu, perkenankan doaku. Sama-sama doa sikit. Nas'alullah ar-Rahman rahmatan 'alad dawam. Sekali lagi.
Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, pandai kakak-kakakku. Sedap semua. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Okey, sebelum kita akhiri pagi ni, saya nak share satu hadis. Hadis sahih yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah pun berwasiat kepada para sahabat yang mana pada tahun kedua hijrah berlakunya satu peristiwa yang amat besar syariat Ramadan. Tahun kedua hijrah, Rasulullah pindah ke Madinah. Tahun kedua duduk di Madinah, baru syariat Ramadan turun. Masa Nabi duduk di Mekah tak puasa lagi, tak ada puasa Ramadan. Nabi pindah ke Madinah, tahun kedua Nabi duduk, baru syariat Ramadan difardukan. Dan tahun yang sama, bulan yang sama, satu lagi peristiwa besar yang dirakamkan, peperangan. Berlakunya peperangan Badar, peperangan pertama. Dahlah puasa, bawa pergi berperang pula. Jadi ketika ini hati baginda rasa susah hati. Mereka baru duk belajar nak berpuasa. Puasa pula deret kan. Tak boleh buka deret. Setiap hari maksudnya. Tak boleh hari ni puasa, esok tak puasa, lusa tak ada. Tapi deret selama sebulan difardukan. Perintah suruh kelak berperang tahun yang sama. Nabi bimbang kepada ketahanan mental dan fizikal di kalangan Muhajirin dan Ansar. Jibril datang kepada Nabi SAW mengajar satu doa. Minta doa ni kalau kita baca pada satu Ramadan, insya-Allah minta keselamatan, minta kesihatan, minta kekuatan dapat berpuasa hingga habis Ramadan. Tahun lepas saya bagi dah, saya putus sikit bagi seorang satu. Tahun ni hilang pula kamarnya. Siapa yang ada putus sikit pula? Putus sikit pula bagi kawan. Tu infak tu, sedekah tu. Tapi saya ulang sekali lagi. Tahun ni saya tak putus sikit. Siapa yang ada keratan tu lagi? Siapa ada? Siapa ada tolong share. Mungkin boleh share dalam Google Meet. Mungkin boleh share tolong putus sikit bagi kat kawan-kawan. Dapat pahala sedekah tu. Doa dia. Tak baca doa lagi. Tata dia kata dah dia dah putus sikit. Saya baca doa pun mentah. Ada yang boleh hafal dah doa ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mulakan dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa dia berbunyi Allahumma, ikut. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal amani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Okey, sekali lagi ikut Allahumma ahillahu alaina bil amni wal amani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Sekali lagi. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal amani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Okey. Maksudnya, ya Allah ya Tuhanku, rezekikanlah aku bulan sabit Ramadan. Bulan sabit Ramadan ni satu Ramadan. Untuk mendapat sabit Ramadan. Ahillah. Hilal tu maksudnya bulan sabit Ramadan. Rezekikanlah aku untuk sampai kepada satu Ramadan dengan aman, dengan tenteram, amni wal amani, aman dan tenteram, wassalamah
dan kesejahteraan, wal islami dan terlindung daripada segala penyakit. Rabbi, wahai Tuhanku, wa rabbukallah, dan Tuhanmu, jadi Allahu Ta'ala. Ini doa yang Nabi ajar apabila kita masuk satu Ramadan. Okey, kita masuk satu Ramadan bila? Dalam pemerhatian ahli falak, mengikut kiraan hisab, minggu depan, Selasa minggu depan. Kan? Sebab tu kita Selasa minggu ni ialah Selasa minggu depan. Jadi hari Isnin masuk waktu maghrib. Maghrib itu dipanggil ahillah, iaitu hilal, bulan yang pertama. Okey, anak bulan baru berusia sehari. Masa tu baca doa ni. Masuk maghrib tu baca doa ni. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal amani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Ulang 3 kali. Kemudian sapu seluruh badan, minta sihat, jangan sakit. Minta boleh puasa sampai habis Ramadan. Sapu seluruh badan. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah ta'ala. Jadi sebelum kita akhiri sambutan Ramadan kita pada hari ini, kita sama-sama berselawat. Selawat yang selalu saya bawa, saya tak pernah tinggal selawat ni bila setiap kali berqasidah. Selawat orang bisu. Selawat orang bisu. Bila selawat orang bisu, dia kena cari partner. Apabila si bisu berselawat, dia kita cari partner. Partner dia, lagi saya baca ada soalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pertama, buat lehat kecil tu. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Buat le macam ni. Letak kat sini. Kat sini ada hati. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, cari kawan sebelah. Buat dia. Saya tak ada partner. Saya buat lagu ni. Okey, siapa yang ada partner? Sebab apa? Sebab saya nak kita berkasih sayang dengan kawan di sebelah. Cari partner sendiri. Okey, ada? Ada, siapa yang tak ada? Ini yang kat malam. Okey. Cari buat ni. Okey. Itu yang ketiga. Boleh? Jangan malu. Kita aja. Berselawat dapat pahala. Sekali kita berselawat, 10 Allah bagi. Kita ramai dalam ni. Dapat ratus ribu boleh dapat. Orang bisu, dia bila disebut Allah, Allahumma. Orang bisu, dia tak boleh sebut Allah. Dia angkat jari, Allahumma. Allahumma. Kemudian salli. Dia cantum kedua-dua tangan dia. Salli. Isyarat bisu, salli. Ala, dia nak abang. Ketinggian Rasulullah. Ala. Sayyidina. Macam si terbalik ni. Sayyidina Muhammad, dia kata di sini. Mim ha mim dal. Muhammad. Kemudian yang ni kita lah tambah sayang, rindu, cinta sangat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Itu kali pertama. Kali kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Buat dia kat ni. Kali ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cari kawan sebelah. Tak ada kawan buatlah saja. Okey? Boleh nak? Boleh?
Kita nak tutup dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Allah. Balik-balik pergi buat dengan abang siapa ada abang di rumah. Siapa tak ada abang buat dengan anak. Okey. Saya nak raikan ada satu soalan. Soalan ni bertanya tentang solat jamak. Okey. Cerita dia macam ni, saya telah pergi menziarahi saudara di Kedah. Tapi balik hari. Pergi balik hari. Pergi waktu Zuhur dan Asar. Buat jamak. Dan balik sampai tengah jalan, masuk waktu Maghrib dan Isyak. Mula dah niat nak buat jamak. Dalam perjalanan balik, tak jumpa masjid atau surau atau tempat memudahkan solat. Jadi kami terus balik sampai rumah. Persoalannya, bolehkah nak buat jamak di rumah? Okey, baik. Saya bagi jawapan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya bagi jawapan. Jikalau kita balik memang dah niat dah nak buat jamak tu. Nak buat jamak dalam perjalanan nak balik. Tapi hendaklah jamak tu jamak takhir. Kalau takdim bermakna ada lagi maghrib tu tak habis. Dia takhir. Kan? Maghrib tu dah nak luput. Tak jumpa masjid, tak jumpa surau, tak jumpa tempat nak bersolat. Dan mungkin kita dalam keadaan bernajis. Dan sampai rumah boleh jamak? Boleh jamak. Pada pendapat satu qaul yang jadid, boleh jamak oleh kerana musyaqqah dalam perjalanan. Kita memang niat nak jamak tapi tak ada tempat. Tak ada tempat. Dan keadaan diri kita yang tak sempurna, mungkin kena air kencing ke, boleh balik mai jamak. Tapi dengan syarat jamak takhir, bukan jamak takdim. Sebab kalau jamak takdim bermakna maghrib tak habis lagi. Tidak? Lagi dia kena buat isyak lah sebab dia dah duduk di rumah. Tapi kalau dah sampai habis luput waktu maghrib jalan tu, tak jumpa masjid. Kita pun niat takhir, tak jumpa juga masjid sampai ke rumah. Apa jadi pada maghrib tadi? Tak payah qada, tapi boleh jamak. Faham? Faham? Alhamdulillah. Okey. Kak Ti kira berapa? Okey. Berapa? Okey, jamak tadi. Ya boleh. Boleh. Kalau kata jamak tamam. Jamak tamam. Sampai di rumah, maghrib 3, isyak 4. Jamak tamam. Ya. Okey. Okey. Okey, soalan ni dah pernah tanya banyak kali dah dalam kuliah ni juga saya ingat. Dah? Okey, saya kata ada dua pendapat. Saya bagi ada dua pendapat. Apabila kita jamak, contoh, kita jamak takdim maghrib dengan isya. Kita dah sampai maghrib di pertengahan jalan. Kemudian kita sampai rumah. Kita dah buat dah tadi jamak maghrib dengan isya. Sampai rumah orang tak azan lagi. Kita sampai rumah duduk satu orang azan isya. Dia kata aku dah semayang dah. Aku dah semayang dah isya tadi waktu jamak. Jadi bila dah sampai di rumah aku tak payah sembahyang dah. Okey, dia ada dua pendapat. Pada pendapat yang jadid kita buat balik isya. Tapi pendapat qaul yang qadim tak payah dah buat isya. Jadi dia boleh? Okey.
Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah nak tanya, macam anak saya dia duduk luar negara. Habis tu dia nak bagi zakat setiap bulan dia bagi dia nak bagi sajalah nak bagi dia dekat mak mereka ni yang tak sihat tu. Tapi macam mana bolehkah dia niat tiap bulan yang dia bagi zakat duit tu sebagai zakat dia Ustazah? Okey, boleh tak zakat itu diniat untuk bagi setiap bulan? Boleh. Macam orang nak bagi zakat apa? Zakat pendapatan yang buat potongan secara bulanan tu. Boleh tak niat zakat setiap bulan? Ya boleh. Walaupun wajib zakat itu sampai kepada haul. Cukup setahun. Tapi oleh kerana dia nak bagi secara ansuran. Dia buat secara bulanan. Boleh ke tak boleh? Ya boleh. Boleh nak? Sebab saya mengajar sekolah kafar. Kami pusat zakat bayar seorang 150 secara bulanan. Walaupun wajib zakat itu bila bertemu haul. Tapi macam mana boleh dapat bulan? Boleh dikira secara bulanan. Apabila dia dah terkumpul, maka dia boleh bayar secara bulanan. Macam mana nak niat Ustazah? Kena niat ke? Kena lafaz ke? Tak payah dia niat teruk-teruk. Dah niat apa yang dia bagi tu, tak payah niat teruk-teruk. Ni zakat aku. Ni zakat aku. Okey? Yang tu je. Okey nah? Okay. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ya. Ya. Okey. Itu pendapat yang berbeza-beza. Di Perak tak ada zakat pendapatan. Dia pun tak kira. Di Pulau Pinang dia kira. Dia ni mengikut mufti-mufti yang memerintah. No? Macam kita tengok dalam perkiraan zakat fitrah. Sama tak? Kedah lain harga. Pulau Pinang lain harga. Perak lain harga. Betul tak? Berbeza-beza harga dia kan. Begitu juga pendapat-pendapat mufti. Mufti Perak berpendapat 80 km dah boleh buat jamak. Mufti Pulau Pinang 93 km baru boleh buat jamak. Habis tu kita nak ikut yang mana? Tang mana negeri kita duduk? Tang mana negeri kita duduk? Okey, baik, kita kembali kepada hadis Nabi SAW. Nabi sebut dua marhalah. Nabi tak ukur dengan kilometer, Nabi tak ukur dengan batu. Okey? Nabi tak ukur dengan batu. Imam Syafi'i ukur. Dua marhalah mengikut perkiraan Imam Syafi'i. Maka berlakulah beberapa khilaf. Imam Hambali kira macam lain, Imam Hanafi kira macam lain, Imam Malik kira macam lain. Itu yang jadi pendapat berbeza-beza. Jadi sebab tu bila Cikgu Jana tanya pasal apa? Di Perak tak ada zakat pendapatan. Di Pulau Pinang ada. Mengikut mufti-mufti negeri tersebut. Tak sekata. Macam pendapat empat mazhab tadi. Tapi empat-empat tu ahli sunnah wal jamaah. Kan? Empat-empat tu betul. Empat-empat tu betul. Macam kita lah mufti kita semua betul. Cuma yang tak banyak tak betul. Okey lah. Habis nak? Terima kasih, sama-sama kasih. Dan terima kasih untuk penginfak pada hari ini nak. Alhamdulillah, jazakumullah syukran katsira. Hanya Allah lah yang membalas segala kebaikan. Dan mudah-mudahan kita sama-sama dapat melalui Ramadan dengan penuh ketakwaan dalam hati kita, menghayati. Kalau kata tak dapat khususul khusus, dapat khawas. Jangan sampai penat, berlapar dan dahaga. InsyaAllah sama-sama kita berazam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. Ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semua nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua sahabat.